Okay, Assalamualaikum semua kelas. Okay, hari ni kita akan rakam kelas ni kerana ada yang tak hadir. Jadi kita rakam lah supaya boleh rujuk balik lah. Okay. Okay. So awak kena, jangan lupa letak nombor-nombor kod berkenaan. Ada markah untuk letak nombor kod berkenaan di ruangan muka pertama assignment awak. Okay. Kalau buat secara softcopy ataupun print lah. Okay. So kalau awak hantar lambat, ada mungkin markah akan kurang lah dan sebagainya. So tolong buat assignment awak ceria lah. Jangan buat assignment awak macam menderita je bunyinya. Gambar-gambar, kartun-kartun tak menarik dan sebagainya. Pastikan menarik dan berguna. Jangan menarik tetapi tak berguna. Okay. Okay, go through Kita go through satu-satu nota ni balik. Ni ulang kaji balik yang kita dah belajar. Cuma kita ulang kaji balik dengan secara rakaman Okay. So ini report content contoh report content. Boleh type report content tu pun tak. So kita kena ada consider 4 perkara lah. Okay. Pertama ialah komputer problem dan isu yang boleh troubleshoot secara online. Okay. Soal jawab dan juga kita boleh test secara secara soalan-soalan ataupun kita tengok sendiri pada sistem tersebut. Okay. Kita boleh browse sistem ni. Okay. So kena tahulah apakah dia yang boleh dan tak boleh. Okay. Boleh sekarang ni. Okay. Yang seterusnya kita tengok satu-satu go through satu-satu. Okay. Okay, komputer yang boleh macam komputer slow startup, komputer slow process, missing file, folder management kita error ke apa kan. Kadang-kadang sebabkan setting yang dah tunjuk dalam kelas kan. Setting error, kadang display error ke, ada graphic card problem ke. Itu boleh lah kita settlekan secara online. Ataupun partition disk, nak buat partition kan. Itu semua boleh buat secara online. Okay, kita check system file ke ataupun corrupt software. Itu boleh. Dan juga create system restore point System restore point pun boleh buat secara online. Kadang-kadang disebabkan oleh update. Okay, kita go satu-satu. Okay, slow startup example lah. Ini kalau slow startup bila komputer tu loading lama untuk start. Yang ni kita boleh buat secara online. Kita pergi pada task manager, pergi pada startup. Tengok mana yang high pada proses tersebut menyebabkan proses startup ni jadi lambat. Puncanya bila kita install banyak software. Kadang-kadang kita install software tu tak perlu pun run. Kita sibuk nak install macam-macam. Kalau kita enable kan, dia akan jadi high. So kita kena perlahankan lah. Caranya kita boleh klik kanan dan sama ada disablekan dia ataupun enablekan balik. Okay. So kita ni cara yang paling tepat adalah uninstall je terus. Macam ni kita unknown program masalah ke kita disable je. So elakkan benda-benda yang unknown lah. Okay. Mesti ada dia punya publisher. Macam Webex ni saya disablekan juga. Webex ni saya guna untuk remote assistant. Okay. Ini example lah. Kalau ada banyak installation, dia akan banyak proses untuk start. So bila banyak proses untuk start, PC akan slow. Macam mana nak tunjuk bila awak buat assignment? Kena tunjuk gambar macam ni ataupun guna kaedah animasi lah. Tunjuk apa benda kena klik. Okay. Okay, boleh tak kelas? Belajar tak? Okay. So sama juga kalau komputer slow process. Ini contoh saya nak tunjuk macam mana nak end task. Kan? Gunakan animasi, end task. Sama juga orang nak tunjuk customer ataupun pelanggan. So kita end process that make OS slow lah. So task manager end process that high. So maknanya kita dah tahu kita boleh hentikan dulu. Kalau komputer tu jam sebab tu kita boleh stopkan yang program jam tu. Okey, ni contoh lah. Okey, ni contoh lah. Tengok ada animation ni. So tak ada animation yang awak buat contoh untuk bila selesai masalah, tak ada markah. Awak cakap slow kan tapi tak tunjuk. Awak ingat customer semua pandai ke? Tahu tak latih dia untuk ajar mereka dengan cara yang bijak. Susah tak nanti? Siapa yang akan susah? Jadi cerita lawak lah. Awak cerita terangkan dia tak kerti nak buat. So awak boleh terangkan dia, at least dia tak perlu lagi. Melainkan tu saya kata tadi, kadang-kadang nasihat orang sebab nak cari makan. Dia charge awak setiap kali transaksi. Dia pun sakit hati. Kan? Sedangkan benda tu dia boleh buat sendiri je kan? Betul tak? Okay? So bukan customer zaman dulu sanggup bayar setiap kali buat satu transaction. Okay? Ataupun satu servis. Ni contohlah missing file and folder management. Ini biasa yang kita dah belajar. Rujuk sendirilah balik nota kita balik. Macam mana nak hidden, unhidden, nak manage, nak control, nak apa kan. Dan sebagainya lah. Mungkin dia tak sengaja dia hiddenkan file ke apa ke. Macam-macam boleh dia kan. Customer kan. Betul tak? Sama juga untuk partition disk. Kadang-kadang disk dia susun tak bagus ke apa ke. Awak boleh buat partition lah. Yang ni awak dah belajar juga kan. So ini cuma tunjuk contoh lah. Kalau awak nak buat. Kalau saya tanya soalan dalam bentuk GIF, awak tunjuk dalam GIF animation. Okay. Ini satu contoh
kita gunakan command prompt iaitu yang disediakan oleh Windows dipanggil sebagai System File Checker. System File Checker ni adalah di mana kita boleh gunakan command tapi sebagai admin kita tekan SFC scan now. Ni contohlah. Okey, yang keadaan seterusnya mungkin salah setting. Ini salah setting ni umumnya termasuk device-device yang lain kan, seperti apa? Display error ke apa ke, orientation ke. Kadang-kadang kita dengan customer ni tak mesti kita rosak barang, kadang rosak sebab salah setting. Ni contohlah. Kita boleh betulkan balik ke kalau dia punya display error ke apa, kita boleh betulkan balik. Okey, kembali pada bergantung pada skrin dia lah. Dia nak pakai landscape ataupun portrait. Okey, dulu-dulu ni komputer lagi banyak shortcut untuk buat tukar setting ni. So kadang-kadang customer tak sengaja tekan. Yang ni awak kena ubah secara online pun boleh. Betul tak? Ingatlah saya buat itu demo. Okey Faham kan? So sama juga bila buat assignment, awak nak buat kerosakan sesuatu ataupun lakonan, buatlah. Okey. Kemudian ialah kadang-kadang error tu berlaku sebab update mistake update tak selesai ke apa tak selesai ke, kita boleh reverse balik. Dipanggil system restore lah. So kita pergi pada system properties, kita pergi pada system protection. Kat situ kita boleh buat system restore balik. Okey, kita klik je butang system restore. Okey, ada soalan setakat ni? Ada So kalau boleh suruh system restore ni by default bila kita update atau install adalah automatic dia ada system restore. Kita boleh check lah. Okay, kita boleh tengok balik system restore dia. Normally dia ada auto lah, ada sistem. So kalau update tak selesai ke apa masalah, ni juga customer pernah adurkan lah, mengadu lah tentang masalah tiba-tiba komputer jam selepas, komputer rosak selepas update. Kita boleh tengok balik lah ataupun something yang berlaku kat sini, sama ada secara online ataupun secara guna reboot sistem lain lah. Ok, boleh missing file ke apa kan, ni boleh buat juga lah untuk sistem yang corrupt lah. Ok, ni berlaku sebab apa berlaku ni? Sebab apa kelas? Sebab apa kelas berlaku ni? Punca boleh berlaku kerosakan macam ni kat komputer. Sebab apa? Suara. Sebab apa? Selepas pemasangan software dan kemaskini sistem oleh OS. Boleh faham tak ni? Faham tak? Okey, sebab apa? Ulang balik apa yang saya sebut tadi. Update dan installation. Boleh? Dua punca boleh berlakunya sistem corrupt lah ataupun error. Bila awak install sesuatu, sebab tu bila repair kita tanya pada customer, apa yang awak buat sebelum ni? Kan? Ada tak dia install sesuatu? Betul tak? Kalau dia install sesuatu, kalau berlaku error mungkin sebab tu kita boleh buat restore, sistem restore balik. Boleh faham tak? Ataupun kalau kita buat uninstall pun tak jamin lagi selesai. Kalau kita buat uninstall tak jamin lagi. Mesti kena buat sistem restore paling tepat. Kalau tak selesai juga, barulah kita pilih kepada sistem restore. Tapi pastikan ataupun jadikan SOP setiap kali kita nak install sesuatu, kita kena buat sistem restore. Boleh faham tak? Kalau tak buat, risikonya apa? Kalau silap install, apa jadi rosak sistem, susah nak patah balik. Okey. Tapi kalau sebab virus, habis jahanam. Okey, ni contoh kita nak scan lah. Tengok scan terakhir apa aktiviti yang dia update. Kita tengok. Kita boleh reverse lah, kita boleh pilih untuk reverse. Okey, ada soalan setakat ni? Okey. Ni contohlah event viewer. Event viewer dia terdiri pada dua. Satu event viewer biasa, satu event for driver. Kenapa kita nak tengok event for driver? Kadang-kadang driver awak corrupt disebabkan ada kesilapan ketika update. So awak boleh cancel update dia lah. Boleh check lah. Kita tengok pada event punya viewer. Ini adalah sejarah yang awak tengok secara online juga. Bila awak tengok secara online, boleh tengok secara online lah. Awak tengok apa yang pernah berlaku sebelum ni kan, sebagainya kan. So boleh tengok lah, ada tanda-tanda amaran, merah dan pangkal dan sebagainya. Okay. So kalau ada pakai komputer, benda ni wajib pantau. Selain daripada hard disk lah. Okay, ni ada problem-problem yang tak boleh kita repair secara online lah. Okay. Komputer no power, boleh tak? Tak boleh lah, kita kena pakai call ataupun masalah pakai call lah. Kadang-kadang call, customer tak faham benda dia tekan butang lah apa lah kan. Mungkin dia nak tengok lah power supply ke apa ke. Komputer fail to start ataupun boot pun sama juga, kita tak boleh buat secara online sebab komputer tak ni kan. Kita kena pergi sana, kena pergi site. Forgot ataupun nak reset password, boleh tak buat secara online? Lupa password, customer kata saya lupa password lah, macam mana buat?
Boleh tak? Tak boleh kak. Yang ni pun kita kena charge lah. Ataupun nak masuk Windows Restore Environment pun sama kak. Kita tak boleh buat secara online. Kita kena ada bootable disk dan sebagainya lah. Ataupun kena ada butang-butang ikut brand lah. Ini semua ikut brand. Okay, kemudian device hardware error tak boleh kita buat secara online juga. Seperti RAM, CPU dan disk. Yang ini semua tak tepat secara online. Kita kena pergi kat site. Mungkin dia orang salah pasang. Mungkin habuk dan sebagainya. Okay. Okay, ada beza remote assistant dengan remote desktop. Ada beza. Remote desktop ni maksudnya apa? Remote desktop maksudnya totally full control. Unattended access. Remote desktop. Remote assistant collaboration. Maksudnya kedua-dua pihak mesti bersedia. Kalau ada unsur-unsur remote desktop, maksudnya saya tak galakkan, saya tak beri kebenaran untuk jawab assignment yang akan datang ni lah. So, saya nak benda tu unsur-unsur remote assistant. Sebab remote desktop awak tak payah buat setting apa. Awak just install awak punya user dan sistem komputer dengan software yang sama. Terus boleh pakai dah. Kan? Kita boleh buat remote shutdown. Kita boleh buat semua. Kan? Kita boleh rosakkan komputer orang pun boleh. Okay? Kalau remote assistant kita terkawal. Maksudnya customer nampak aktiviti kita. Okay? So ini remote desktop terdedah tak sesuai untuk komputer orang. Tetapi sesuai untuk komputer sendiri. Lab sendiri, pejabat sendiri. Anak-anak sendiri. Isteri sendiri. Suami sendiri. Boleh? Boleh tak? Ada sesiapa dia hati nak pantau dia punya girlfriend ke apa ke? Ada tak? Bolehlah pantau dengan remote desktop. Tetapi remote assistant tak boleh. Semua mesti ada support lah daripada remote. Okay, ada penerangan lah. Okay. Okay, remote desktop tak semua. Remote desktop ada banyak. Ada pakai built-in punya software. Yang built-in punya OS, dalam OS ada. Tapi dalam version tertentu. Okay, ada juga yang pakai third party lah. Ni third party yang support remote desktop. Yang ni depend on setting. Kalau awak setting sebagai remote desktop, dia jadi remote desktop. Dreamweaver ini banyak lah. Lebih kurang berjuta dalam pasaran. Saya tak pentingkan sangat apa jenis. Tapi konsep dia lebih kurang sama je. Okay. Awak hafal dia punya interface, jadi gila. Okay. Jangan hafal interface. Konsep dia sama. Okay. So dia yang bahagian remote assistant ni, awak kena bagi permission dulu. Kan? Kalau remote desktop, kita kena select user. Kita kena create user untuk buat remote desktop. Tetapi untuk remote assistant, kita kena bagi permission dulu. Sama ada dalam firewall dan juga dalam ni lah. Dalam system properties. Dalam remote. Bahagian ni awak kena enablekan dulu. Okay. Okay. Depend on setting lah. Remote software, kadang-kadang ada limit pada remote support setting lah. Macam Webex. Webex yang kita guna tu. Yang saya tunjuk demo itu. Dua-dua bahagian PC kena ada apps yang sama. Kan? Bermula dengan perkongsian layar, mesti kongsi layar dulu, lepas tu baru boleh request control dan ada authorization. Okay? Dan boleh dihentikan oleh pengguna pada bila-bila masa. Okay tak? Boleh faham tak? Okay. Okay, remote requirement for online share screen and control using PC biasanya paling minimum 1.1 MB per second lah. Tapi dia punya screen tak cantik lah. 480 untuk PC. Okay. Tapi yang dicadangkan suggest lebih kurang 5 MB per second. Kita boleh share sampai gambar yang clear jugalah. 2.5 MB per second pun okey. Kita boleh clear gambar dalam 720 ke atas pixel. Yang ni okey. Yang ni okey lah. 2.5 ke atas. Selesa, tak adalah teruk sangat. Okey. So kita boleh juga remote control dan sharing screen menggunakan handphone, smartphone sebagai helper. Dan dia punya speed internet pun tak besar. Kita boleh pakai 0.5 MB per second. Ataupun 5. Yang ni sebab skrin tak besar. Tapi sakit lah. Mata tak nampak sebab skrin awak kecil. Betul tak? Kan ada benda-benda certain tak nampak. Betul? Macam kita boleh try guna text to speech ke. Nak bagi arahan bertulis dan sebagainya lah. Kita boleh kongsi dengan kaedah ni. Okay. Okay, ni sample speed test lah. Awak boleh check dekat yang macam fast.com ke apa ke. Kita boleh check lah. Macam ni laju lah. Cukup lah untuk kita buat kelas online. Cukup lah untuk kita buat remote control dan sebagainya. Lebih sangat lah. Cukup tak? Cukup tak kelas? Cukup tak? Okey ya? Okey. Ada lagi soalan? Tak ada ya? Okey, ini adalah ciri-ciri 10 step ataupun ciri-ciri karakteristik untuk remote assistant. Pertama, recommended lah. Kita recommended lah 5 MB per second saya sebut tadi. Ataupun 2.5 MB per second. Okey lah. Paling minimum 1.1 lah. Sehingga 5 MB per second. Lagi tinggi, lagi bagus lah. Kan? Tetapi jarang lah orang boleh sampai 4K dengan 8K lah. Sebab apa nak share besar-besar kan? So kena pastikan awak punya setting kamera, setting untuk
PC untuk resolution supaya sesuai dengan kelajuan PC lah. Jangan buat kayak hentam je lah, komputer akan lag lah. Okay. So mesti nombor 2, mesti ada software yang sama dalam both side lah, helper dan user. User dan helper must both be ready. Permission and request process, mesti ada permission dan request process lah. Mesti ada beri password ataupun software ataupun keys file software atau kedua-duanya daripada helper melalui media sosial lah, ataupun dalam macam Webex, bagi dalam Webex sendiri pun boleh, ataupun yang boleh buat third party software yang lain seperti Telegram, WhatsApp dan lain-lain lah. Ada banyak cara lah. Lepas tu helper mesti request selepas awak dah sharing screen. Lepas dah sharing screen, barulah helper boleh ask control request atau permission pada user. Kemudian user pun kena beritahu lah masalahnya, takkanlah mana sendiri kan. Mestilah beritahu secara bertulis ataupun secara bersuara, video ataupun teks, audio ataupun teks. Helper akan gunakan alatan berkaitan. Contohnya buktilah kena check kat task manager, device manager, reactivity report, event viewer untuk, ataupun system restore untuk menyemak maklumat status komputer lah. Helper akan bagi nasihat. Helper akan bagi nasihat sebab secara online ni biasanya secara nasihat lah, apa benda sebab apa slow kan. Kita bukan Superman yang boleh selesaikan semua masalah. Tapi ada masalah yang boleh dibaiki, ada masalah disebabkan oleh tabiat ataupun attitude pengguna lah ataupun user tu lah. So user dan helper boleh bertanya soal jawab dengan kemudahan tersebut. Okay. User dan helper boleh bermasa menambahkan sesi remote assistant dengan sesuatu kekunci. Dua-dua boleh matikan, tak boleh salah seorang je. Kalau remote desktop, apa risiko remote desktop? Apa risiko dia? Apa risiko remote desktop? Okay? Bahaya remote desktop ni, kalau awak dengan technician, awak bagi dia remote desktop, kuasa remote desktop pada awak, pada technician, dia anytime boleh ubah sesuai program awak. Dia boleh rosakkan setiap minggu, setiap bulan. Awak tempat lain tak dapat repair, dia seorang je boleh repair. Kan? Setiap bulan awak punya rosak, kena bayar RM10 ke RM5 ke, charge kat dia. Tetapi tiap bulan pasti rosak, kena jumpa dia. Jumpa orang lain tak selesai. Ni risiko lah. Dia memberi sangkaan buruk lah kalau awak bergantung kepada pomen yang tak tahu nak check, tak tahu tak nak belajar, tahu ada duit banyak, hantar je kat pomen. Tiap minggu bayar, hantar. Tiap bulan hantar. Kan? So ini risiko lah kalau buat remote desktop. So you have to teach yourself, make sure, understand macam mana saya tunjuk tadi, macam mana nak check sama ada komputer awak ada remote desktop, sama ada melalui internal punya software ataupun software-software lain. Ya, contohnya MyDesk dan sebagainya. Kalau dia install kan, dia jagalah. Bila awak install je mana-mana software, sama ada hidden ataupun terbuka, menggunakan remote desktop, mana PC awak terdedah kepada capaian orang luar secara tanpa dikawal. Betul tak? Kalau kena rosak tiap bulan, awak boleh start syak lah. Kemungkinan ada risiko. Hantarlah ke dia lain, tanya ada tak orang buat remote desktop. Check lah. Kalau tidak, awak kena check sendiri. Belajar, jangan malas. Malas, awak mungkin ada mangsa kepada pencari duit. Contohlah, kan? Ini adalah pilihan awak sendiri. Boleh faham tak kelas? Risiko awak dalam bidang IT dan risiko awak sebagai pengguna dalam bidang IT. Okay? Okay, ada soalan setakat ni. So assignment awak adalah hari ni awak kena start mula buat lah. Yang saya kata tadi kan, buat remote desktop, latihan lah buat rakaman video screen ke apa ke, tunjukkan step-step dia atau nak buat kaedah apa sekalipun. Tapi saya galakkan awak guna video lah. Saya nak awak belajar guna editor. Anda kena ikut teknologi terbaru lah. Jangan selama bidang IT tapi masih lagi sibuk buat kertas-kertas sepah-sepah. Kan, buat report kertas-kertas je. Nama je bidang IT tapi tak kerti nak gunakan kemudahan-kemudahan presentation dalam bidang ni. Boleh ya? Boleh? Okey, ada soalan setakat ni. So, tu je lah. So, ingat tugasan yang saya mulakan start hari ni, kita akan ni. Boleh ya?